Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang hadir pada petang ini. Seterusnya, PPBI menjemput Dr. Mustafa, Profesor Madya TS Dr. Mustafa bin Man, Timbalan Pengarah Inovasi Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi untuk memulakan latihan yang bertajuk Harta Intelek pada. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Boleh dengar semua Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada penganjur PBR, dan insya-Allah pada petang ni saya akan berkongsilah sedikit mengenai harta intelek yang saya akan pecahkan beberapa bahagianlah nanti. Okey, sebelum kita mula, bagi memberkati perkongsian kita pada petang ni, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh nampak slide saya? Okey, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni kita akan saya akan bagi sikit taklimat lah, kita buat secara informal sikit lah. Kita ada two-way communication, boleh tanya, boleh stop saya kat situ lah. Okey, berkenaan dengan harta intelek, intellectual property. Okey, saya akan berikan sedikit berkenaan dengan pengenalan. Yang kedua, jenis-jenis IP. Yang seterusnya, garis panduan sedikit mengenai cara kita nak daftar dan proses yang kita perlu jalankan kat situ. Dan saya akan sedikit sentuh macam mana prosedur yang ada, yang melalui proses macam mana kita nak buat. Dan yang keempat, saya cerita sikit pengalaman saya lah dalam proses macam mana kita nak daftarkan IP kita daripada hasil R&D, bermula daripada R&D, Research and Development yang kita buat. Lepas tu kita daftarkan IP kita, dan seterusnya mungkin ada kesempatan saya akan tambah sedikit macam mana daripada IP yang kita telah daftarkan tersebut, kita lesenkan kepada syarikat di luar. Dan daripada situ juga saya akan ceritakan sedikit macam mana daripada pengalaman saya ni, saya bawa IP saya ni juga ke matching grant antarabangsa lah kepada peringkat luar. InsyaAllah saya akan cerita sedikit lah daripada situ, based on pengalaman yang saya dah lalui, dapat dikongsi bersama lah insyaAllah. Okey, yang pertama berkenaan dengan sikit konsep lah apa yang dikatakan dengan harta intelek ataupun kita disebut IP lah, intellectual property. Okey, kalau kita lihat IP ni dia ada banyak kategori. Jadi kalau kita tengok konsep IP tu dari segi takrifannya, istilahnya, ya, merujuk kepada beberapa jenis ciptaan pemikiran ataupun kita panggil dia creation of human mind, daripada hasil yang tercetus daripada pemikiran minda kita yang kita buat dan kita zahirkan dalam bentuk pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk design, dalam bentuk formulation, dalam bentuk proses, dalam bentuk karya-karya lain lah yang dia nampak, yang kita boleh lihat dan yang kita tidak boleh lihat. Kalau tak boleh lihat ni, kita jadikan dia sebagai trade secret. Kita saja yang tahu, orang lain tak tahu. Itu dia sampai satu peringkat, maknanya kita tidak perlu daftarkan IP itu dengan MyIPO, tapi kita boleh daftarkan dia dengan satu tempat yang kita katakan sebagai trade secret yang kita nyatakan di sinilah. Okey. Kalau lihat sini, ciptaan fikiran berlainan di mana hak eksklusifnya diakui, diiktiraf di bawah bidang undang-undang berkaitan. Dia ada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan intellectual property. Maksudnya diiktiraf, dan bila kita melakukan proses, kita claim sesuatu yang kita punya, dan kita boleh diadili oleh perundangan yang ada. Okey, di bawah undang-undang harta intelek, intellectual property punya law ni, pemilik diberikan hak eksklusif tertentu bagi pelbagai aset. Ya, kita panggil aset lah sebab intellectual property ni merupakan aset. Kita boleh jual kita punya aset kita ni kepada orang-orang yang tertentu yang
ingin memiliki kita punya aset. Intellectual property kita ni boleh dijual dan menjadi nilai. Dia mempunyai nilai yang tertentu yang kita boleh nilaikan aset kita ni. Aset tidak dinyatakan seperti muzik, penulisan dan karya seni, penuan dan ciptaan, perkataan dan frasa, simbol dan reka bentuk. Maksudnya, whatever hasil daripada pemikiran kita ni yang dikeluarkan, yang eksklusifnya adalah kita punya, kita boleh daftar dan itu menjadi hak kita. Dan proses-proses pendaftaran tu dia adalah, kalau di Malaysia, kita di bawah MIPO lah, Malaysia Intellectual Property Organisation, yang diiktiraf di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Okey, dia ada tempat untuk kita daftarkan itu. Okey, itu dia punya konsep sedikit lah. Okey, dan setiap tahun dia ada Hari Harta Intelek Sedunia pada 28 April untuk meningkatkan kesedaran masyarakat awam tentang apa itu harta intelek dan bagaimana ia menggalakkan bukan sahaja perkembangan muzik, kesenian dan hiburan tetapi juga inovasi produk dan teknologi. Hasil-hasil yang kita buat, yang kita hasilkan, kita boleh daftarkan sebagai hak milik kita. Okey, kalau sejarah ringkas yang kita senang lah, yang biasanya kita pernah pergi Putrajaya Sumpah, kan? Itu adalah salah satu kaedah yang kita bersumpah bahawa segala kerja-kerja ataupun apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, ini adalah milik kita. Kita bersumpah dan diiktirafkan pada tarikh tersebut. Saya bersumpah pada tarikh sekian bahawa produk ini kepunyaan saya dan dimiliki oleh saya dan disahkan oleh Putrajaya Sumpah. Okey, dan ada didaftarkan di Putrajaya Sumpah tersebut dan dokumen tersebut menjadi valid. Bilanya ada kes-kes jenayah, kes-kes tertentu, kita boleh tunjuk siapa dulu yang mengaku bahawa dia. Tarikh yang dia filekan itu merupakan satu tanda yang menunjukkan bahawa itu adalah kepunyaan dia yang pertama. Itu pentinglah. Sebab itu kalau kita nak buat salah satu IP di bawah copyright, kita dikehendaki untuk ada satu pengisytiharan, akuan sumpah. Yang kita kena tanda tangan ni, barulah kita boleh submit dokumen tersebut kepada MIPO. Itu salah satu contohlah. Okay, mengikut laporan Agensi Antarabangsa Pertubuhan Harta Internet Sedunia dipanggil WIPO, mengenai perkembangan paten di Asia, China, Korea Selatan dan Jepun adalah negara yang berada di tempat 10 teratas sebagai negara yang paling banyak memfailkan paten. Okey. Kalau tengoklah di Asia lah, China, Korea. Memang setiap apa yang dikeluarkan, dia patenkan, dia filekan. Okey, untuk negara seperti Malaysia, terdapat penambahan sebanyak 70% jumlah paten yang difilekan pada peringkat antarabangsa, iaitu dari 60 ke 163 pada tahun 2007. Sekarang ni kesedarannya dah ada, terutamanya kita di bidang akademi, di bawah institusi, di bawah Pusat Pengajian Tinggi memang digalakkan untuk didaftarkan IP, sama ada pelbagai kategori lah, nanti kita akan tengok, kerana ia merupakan satu hasil daripada ciptaan kita, sama ada yang betul-betul novel, yang betul-betul baru, kita daftarkan sebagai menjadi harta intelek hak milik universiti. Itu kita nak pegangkan kat situ lah. Dan perkara ini juga menjadikan satu KPI wajib di dalam MyRA, Malaysian Research Assessment, yang menghendaki sebilangan tertentu setiap tahun berapa banyak IP yang kita daftarkan dan berapa banyak patent yang kita dah granted. Itu merupakan satu KPI lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis IP. Okey, IP ni ada banyak. Okey, kalau kita tengok nature of IP intangible. Itu dia tangible. Dan dia ada exclusive right covered under the law, yang saya beritahu tadi lah. Most are registrable, mesti register. Dan ada yang tidak. Yang tidak tu trade secret lah. Trade secret tu tidak didaftarkan, tapi kita boleh buktikan dokumen bahawa kita dah ada kita punya trade secret. Okay, territorial accept of copyright, dia ada. Setiap IP ni kita mesti register mengikut territorial. Kalau di Malaysia, kena register Malaysia. Kalau kita nak IP kita ni berada di luar negara, di Indonesia, kena daftar juga di Indonesia, di US dan sebagainya. Sebab tu kalau berkaitan dengan isu COVID-19 ni pun
dibincangkan juga mengenai harta intelek kan, intellectual property, macam mana, siapa yang dapat dan sebagainya. Isu pada situ juga lah yang hangat dibincangkan sekarang lah. Okay, seterusnya essential part of the marketing and branding, differential from against other competitor. Ni biasanya macam tu lah. Okay, kenapa kita registerkan IP? Sebenarnya kita ada dua. Bagi saya, kita daftarkan IP ni, kita takut kita telah ambil idea orang. Orang dah buat sebelum ini. Jadi kalau kita buat, kita menghasilkan sesuatu, kita tak daftarkan, nanti orang lain boleh sue kita sebab kita telah meniru dia punya. Itu another satu pahaman lah. Pahaman yang kedua, kita daftar kita ni, kita anggap bahawa kita yang nombor satu. Orang lain tak daftar lagi. Dan kita tak nak orang lain ambil kita punya idea. Itu pendapat nombor dua. Bagi saya, pendapat yang pertama, saya berpegang pada pendapat yang pertama, saya takut saya meniru yang orang lain punya. Bila kita dah ada orang nak, tiba-tiba kita punya IP ni telah ada orang dah filekan dulu pada kita. Dan orang tu boleh claim bahawa produk kita yang kita buat ni belong to dia punya. Sebab dia dah daftar dulu sebelum kita. Sebab tu kita daftar IP ni, kita dah buat due diligence, dah buat proses, kita tengok bahawa ini tak ada lagi orang buat. Jadi kita yang first yang kita register. Jadi kita tak nak orang lain sue kita disebabkan kita telah copy yang orang lain punya. Itu contohnya. Dan dia ada tempoh masa. Dia ada tempoh masa. Kalau patent tu lebih kurang 20 tahun. Kalau ada tu, ya adalah. Ada kalau except for the trademark lah. Dan GI. Geographical Indicator. Dia ada dua. Satu tu dia ada limitation masa dia. Kalau patent 20 tahun. Okey, kalau kita tengok kat sini, jenisnya IP yang kita ada lah. Kita ada patent, kita ada trademark, TM ataupun register, kita ada copyright, kita ada industrial design, ID, kita ada circuit design, lepas tu kita ada geographic indication dan kita ada trade secret. Ini yang biasa yang ada lah jenis IP. Okey, kita tengok yang pertama, patent. Okey, perlindungan hak atau intelek di bawah Akta Patent 1983 atau mana-mana undang-undang lain yang seumpamanya di dalam atau luar Malaysia hanya akan dipohon jika ciptaan itu adalah baru, melibatkan langkah-langkah penciptaan dan boleh diaplikasikan secara industri serta mencadangkan penyelesaian teknikal kepada masalah tertentu dalam bidang teknologi. Ini yang dikatakan patent. Tengok. Biasanya kalau di UMT, kita akan buat penilaian dalaman dulu, panel-panel yang kita lantik, dan biasanya kita akan invite seseorang panel daripada patent agent kita lah untuk datang untuk melihat, buat penilaian dahulu sebelum kita terima dan kita masukkan kepada IPMC, Jawatankuasa Intellectual Property Management Committee di sekretariatnya di KRIM, dan barulah kita akan buat proses selanjutnya lah selepas dia permohonan dimohon oleh penyelidik, dan kita akan buat satu proses penilaian dalaman. Daripada situ akan dimasuk kepada IPMC dan bersetuju untuk endorsement, dan kita lihat dari segi bajet dan sebagainya, dan kita akan daftarkan menerusi patent agent lah. Dan dia akan ambil masa kat situ. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia protect kita selama 20 tahun, tapi kriteria tu yang kita nak lihat. Mesti novel. Novel ni betul-betul new lah. Ataupun kita dah ada satu inovasi baru yang kita buat, yang kita innovate daripada yang sebelum ni. Okey. Dan kita kena show kita punya tu kat mana yang kita punya novelty kat situ. Involve atau inventive step, dia ada step-step dia. Dan mesti yang ketiga tu industrial applicable. Industry applicable kat situ. Okey, ini contoh dokumen yang ada. Kalau United States, dia akan ni contoh yang ada. Dia akan ada patent number US kat sini. Kalau kita di Malaysia, kita akan ada patent number Malaysia. MY kat situ. Itu dia punya proses yang berlaku lah. Ini selepas kita buat. Sebab tu maklumat-maklumat ini penting. Dan sebab itu kita di KRIM, kita pastikan untuk pendaftaran patent ni, kalau boleh jangan dipublishkan lagi. Jangan dipublish. Sebab semasa kita buat patent search dan kita buat due diligence di bawah agent akan jumpalah. Walaupun paper kita tu adalah paper kita sendiri, tapi benda tu dah dipublish. Telah dipublish kepada public,
maka sukar sikit lah untuk kita buat proses patent ini. Dia akan ada isu tu sebab kita telah publish sebelum kita daftarkan patent. Kalau kita dah daftar patent, dah ada proses, dah ada nombor, kita nak publish lepas tu tak ada masalah. Okey. Itu bezanya dengan yang lain lah. Okey, di bawah patent ni ada satu lagi kita panggil utility innovation. Okey. Utility innovation ni kalau dia lebih kurang dengan product design, ID. Tetapi ID ni dia lebih kepada di luar, bentuk di luar. Tapi utility innovation ni lebih kepada di dalam produk tu. Contoh katakan kita buat hive keluluk, contoh macam Dr. Samsul dia buat hive. Okay, biasanya design hive tu kita ambil design luar je. Luar je. Tapi bila ada bilik-bilik di dalam, kita design bilik dia ada kompartmen-kompartmen di dalam, itu kita boleh daftar dia di bawah utility innovation. Itu bawah kategori utility innovation kat situ. Okey, dia ada proses 20 tahun protection 10 5 5. Itu dia punya proses lah. Okey. Okey, contoh kat sini kita tengok kat sini dia ada pensel, ada eraser, ada pensel dan pemadam. Okey, kalau kita pensel dengan pemadam je itu bukan technical problem lah. Not a solution to a technical problem yang atas tu. Tapi kalau kita tengok yang bawah, okey, pensel tambah dengan pemadam, kita buat satu inovasi baru. Yang kita jumpa pensel ada pemadam belakang tu kan. Ini satu nampak benda simple tapi 2 in 1. Mana dua dalam satu, ada pensel dan ada pemadam. Okey, ini novel dan adakah dia obvious? Memang dia obvious lah daripada yang biasa kita lihat. Orang buat pemadam, orang buat pensel. Tak pernah ada orang fikir untuk buat pensel sekali dengan pemadam. Jadi dia buat tambahan saja di ujung tu dan dia create satu dan dia claim itu adalah satu benda yang baru. Okey, dan dia mesti ada produk dan dia mesti ada proses, patterns. Sebab itu pattern ni kita akan lihat dari segi apa output yang kita hasilkan, apa proses yang terlibat. Dia ada claim dia kat situ lah. Setiap satu tu kita kena bagi explanation detail. Kita claim di situ. Okey, ni contoh. Kita tengok yang Michael Jackson lah. Yang dulu. Okey, dia ada kasut dia. Kenapa dia boleh tu? Dia adalah US patent. Kasut dia ada, dia buat tu. Smooth criminal tu. Okey, dia ada satu anti-gravity illusion. Dia panggil. Dia buat kasut dia tu anti-gravity. Dan dia ada teknik. Macam mana dia tak terbalik. Dia duduk keadaan macam ni. Itu pun dipatentkan di US. Dan ini tu adalah dia punya patent. Okey, patent mesti avoid early public disclosure. Maksudnya kalau publication ni kita jangan publish lagi. Avoid early public disclosure. Kita pergi daftar dulu. Okey. Yang kedua, conduct research on technical novelty and commercial market before filing. Kita buat dulu technical novelty, cari tengok dan tengok ada market tak untuk ni. Mana boleh teknologi kita boleh dipasarkan tak? Boleh dibuat industrial teknologi tak? Kat situ tengok. Okey. File locally first, kita file dekat kita Malaysia dulu. Then lepas tu kita drop international application if there is no interest in development, okay, in reasonable time. Dia ada. Kalau kita daftar dekat Malaysia dalam tempoh 12 bulan sehingga 18 bulan, kita mesti daftar patent kita keluar negara. Terutamanya ke US lah. Dan kita boleh gunakan PCT punya agent, whatever lah, banyak lah di luar. Ataupun kita sendiri daftar melalui agent di negara-negara berkenaan. Kes ini telah berlaku pada ada satu yang produk Dr. Nazman di mana kita dah file di Malaysia dan bila kita nak file ada permintaan di negara Jepun dan Thailand, bila kita nak file di luar negara tersebut, tempoh masanya dah tamat. Tak boleh lagi untuk kita daftar di luar negara sebab dia ada limitation masa untuk kita file. Selepas kita filekan di Malaysia patent tersebut, dalam tempoh tertentu kita mesti filekan kita punya patent ni di luar negara. Itu yang ada. Sebab kita pun tak jangka
mungkin produk-produk kita boleh pergi keluar negara. Tapi itulah yang berlaku lah yang ada. Okey, dan kita kena ada satu patent portfolio lah. Kita kena create patent portfolio. Yang ni biasanya ada simpanan kat kita di Kering lah. Kita ada dia punya file dan sebagainya. Okey, itu yang pertama dari segi patent. Yang kedua kita pergi pada hak cipta. Ni lebih ringkas lah hak cipta. Okey, perlindungan harta intelek di bawah hak cipta 1987 tidak memerlukan permohonan perlindungan secara formal. Kita hanya perlindungan secara automatik akan diberikan kepada mana-mana karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman suara dan penyiaran yang asli berkuat kuasa serta-merta dari saat karya tersebut dihasilkan. Okey. UMT melindungi hak dan kepentingannya dengan meletakkan simbol C pada semua karya miliknya. Okey, jadi apa maksud kat sini? Saya kata tadi lah, bila copyright, hasil sesuatu yang kita buat tu kita pergi persetujuan sumpah. Kita kata kita bersumpah ini adalah karya saya, persetujuan sumpah. Jadi serta-merta itu dah berkuat kuasa bahawa ini adalah copyright yang saya punya. Okey, lepas tu kalau kita nak pergi MyPo, kita isilah barang MyPo dan daftar kat sana. Dan ini adalah yang paling murah lah copyright ni. MyPo hanya tolong simpan kita punya copyright dia di sana yang berdaftar dengan dia. Ada rekod dia kat sana lah. Okey, ni contohlah yang ada buku, movie dan sebagainya. Adalah kita punya ni lah. Ataupun biasanya saya buat copyright ni saya punya software lah. Yang kita hasilkan apps dan sebagainya, kita pergi copyright. Okey, seterusnya reka bentuk perindustrian. Perlindungan harta intelek di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 atau mana-mana undang-undang lain yang seumpamanya di dalam atau di luar Malaysia hanya akan dipohon jika rekaan itu adalah baru, menarik dan belum pernah didedahkan kepada umum. Okey. Ini contohlah, ini yang buat design botol lah banyakkannya di Malaysia. Ini yang siapa yang buat. Ini contoh yang lah. Okey, ini contoh yang kita buat. Okey, dulu kalau kita tengok kita punya rubber stamp kan, biasa je. Sekarang ni dia dah ada satu yang macam ada sedikit mechanical kat situ kan. Dia boleh simpan ni. Ni ada orang own, orang yang dah design dan dah daftarkan dia punya design. Okay, ini punya syarikat lah. Sekarang ni banyak yang guna dia punya teknologi kaedah ini. Okey, cap dagang. Okey, dia punya trademark. Perlindungan harta di bawah cap dagang 1976 atau mana-mana undang-undang lain yang seumpamanya di dalam atau luar Malaysia hanya akan dipohon jika cap dagangan itu sama ada dalam bentuk jenama, label, nama, tanda tangan, perkataan, nombor atau apa-apa tanda niaga lain boleh dibezakan dari segi cap dagangan yang lain. Okey, kita tengok macam mana. Okey, ni yang famous lah yang kita tengok pola yang ada. Okey, itu dia punya trademark yang dah didaftarkan, well known. Kalau Apple, kita ambil Apple tu yang ada situ. Semua ni adalah nama-nama yang famous. Okey, pernah kita jumpa yang ni kan? Tengok ni rumah jadi koma. Okey, jadi tapi dia mempunyai bisnes yang berbeza lah. Bisnes yang berbeza. Ini memang diluluskan juga. Walaupun kita nampak macam camel, tapi cancer. Sebab bisnes dia adalah bisnes yang berbeza. Bukan kalau dia katakan camel tu dia buat seluar, bukan berkaitan dengan seluar lah. Ataupun industri yang berlainan. Okey, ini tak boleh. Infringement. Kalau kita tengok PTM, paper. Warna dan sebagainya lebih kurang sama. Dan dia punya fungsi pun sama. Sebab dia punya perniagaan yang sama. Ini tak boleh. Contoh Adidas dengan Payless ni kan. Okey, ni Adidas dia ada 3. Ni ada 2. Ini ada 3, ini ada 5, ada 4. Tapi bisnes yang sama. Ini salah infringement. Tak boleh. Kalau dia buat bisnes lain tak apa. Tak ada kaitan sebab dia tidak ada dengan bisnes tersebut. Dia punya jenama tu adalah jenama kepada industri yang berlainan. Jadi ini kalau macam ni orang akan confuse sama ada Adidas ke ataupun bukan Adidas. Contoh kata jenama lain yang ada tapi dia punya bisnes lebih kurang sama. Sama juga macam ni LV ni, dia adalah
bisnes yang sama. Ini infringement. Ini boleh pihak syarikat Adidas boleh sue kepada syarikat yang keluarkan benda yang sama dalam industri yang sama. Okey, kalau macam ni macam mana? Ni ada isu lah kan. Maxxis tire. Okey, jadi dua benda yang berbeza. Ini tidak ada isu. Sebab dia dah beza dah. Tapi dia Maxxis ni adalah tire. Ini adalah telecommunication. Jadi orang faham lah. Maxxis tire tu tire lah kan. Okey, McDonald dengan McCurry. Ini ada isu dulu. McCurry menang. McDonald kalah. Sebab McCurry ni dia adalah kari kepala ikan contoh kat situ. Dia tak jual ayam sebagai main. Tapi McDonald lebih kepada dia punya burger dan sebagainya. Ni tidak berlaku infringement. Okey, kena jelas kat situlah dari segi trademark. Dan kebanyakan yang buat di Malaysia adalah trademark dengan copyright lah. Kebanyakannya itu. Patent ni jarang-jarang lah sebab kos untuk berdaftar patent ni adalah kos yang amat tinggi. Satu pendaftaran tu lebih kurang 8 hingga 10,000 untuk kita daftarkan patent. Khususnya IG, IG pula, GI, penunjuk geografi. Perlindungan hak atas intelek di bawah Akta Petunjuk Geografi 2000 baru lagi, atau mana-mana undang-undang lain yang seumpamanya di dalam atau luar Malaysia hanya akan dipohon jika kualiti, reputasi atau ciri-ciri lain sesuatu barang adalah dianggap berpunca dari tempat asal geografinya. Contoh di Terengganu T Leko lah, T Leko ataupun Kepuk Leko Losong, itu merupakan satu kata GI lah, penunjuk geografi. Sabah Tea, Harum Manis, kita tahu dia punya asalnya daripada mana produk-produk itu dihasilkan. Okay, khususnya reka bentuk lita, ni lita lah, kita buat kita punya lita yang ada. Design lita tu penting, utamanya sekarang ni dalam bidang ICT ataupun IoT, Internet of Things, sebab kita akan develop new lita yang baru. Hasil lita design kita tu amat penting. Ini kita boleh pergi pada ni lah, apa ni, dia punya circuit design lah yang ada yang kita boleh daftarkan kat situ. Okey, variti tumbuhan, ini pun satu benda yang baru, perlindungan harta intelek di bawah Akta Variti Baru Tumbuhan 2004 atau mana-mana undang-undang lain yang seumpamanya di dalam atau luar Malaysia hanya akan dipohon jika tumbuhan itu adalah tumbuhan yang baka biaknya adalah baru, berbeza dari yang lain, seragam dan stabil. Okay, contohnya kalau di Terengganu ni MMT lah, Melon Manis Terengganu. MMT tu, Melon Manis Terengganu tu hanya dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Negeri Terengganu sahaja. Dan dia punya benih tu tidak boleh diduplikat. Dia hanya benih-benih tu dijual oleh Jabatan Pertanian Negeri Terengganu sahaja. Nak beli benih tak ada. Dia hanya jual pokok yang dah besar, beli anak pokok saja. Dan bila hasil biji tu, bila dia ambil biji daripada hasil tu, dia tanam balik tidak serupa seperti yang dihasilkan sebelumnya, kualitinya kat situ. Okey, itu contohlah. Okey, seterusnya yang paling mudah adalah trade secret. Trade secret ni memang perlindungan harta intelek yang maklumat sulit lah, termasuk rahsia perdagangan, adalah dilindungi di bawah common law dan tiada peruntukan undang-undang yang memerlukan permohonan perlindungan secara formal dibuat. Sebab tu kalau kita di UMT, kita ada buat satu kena memohon lah. Pihak penyelidik akan hantar surat kepada KRIM untuk memohon untuk daftarkan trade secret. Sama ada dia punya resepi, dia punya formulation, whatever, dia ada untuk jadikan trade secret. Dan hantarkan kepada KRIM bersama dengan sampul surat yang di seal dengan cok merah tu, dia punya lilin merah tu, seal, dan dihantar kepada KRIM, dan KRIM akan simpan di dalam peti besi di KRIM dan direkodkan. Dan seterusnya KRIM akan keluarkan satu surat menyatakan pengesahan kepada trade secret yang telah dihantar dan kita daftarkan dekat KRIM lah. Kita akan simpan dekat situ trade secret tersebut sebagai satu evidence. Dan bila ada semakan dan sebagainya, ada hak perkara-perkara tertentu, akan merujuk kepada KRIM lah, dan kita boleh tengok, kita boleh selepas tu baru kita boleh tengok
Kita ada kes kita tentu. Kalau tidak, kering akan simpan, dia kering tidak akan buka. Dia punya tu just untuk simpanan saja. Okay, formulation, recipe, algorithm. Okay, ada setengah-setengah algorithm kita boleh keep trade secret kat situ. Recipe biasanya memanglah kita trade secret. Kalau biasanya kalau hantar untuk permohonan copyright, jabatan kuasa ataupun panel penilai akan mencadangkan untuk formula-formula ataupun resepi-resepi yang dibuat, kita cadangkan untuk daftar saja trade secret. Tak perlu pergi pada copyright. Okey, dari segi summary daripada kategori tadi tu kita boleh tengok patent adalah invention, technical solution to a problem. Okey, trademark, identify source of product or service ataupun branding yang kita nak keluarkan. Industrial design, original, ornamental and non-functional features of the product just by appealing. Maksudnya kita nampak daripada kita punya depan saja, mata depan ni. Okey, kita tak tengok dia pergi, dia punya dalam. Dia design di luar je. Itu adalah industri design. Sebab tu utility patent tadi tu, utility design tu, innovation tu berada dalam patent. Okey, copyright. Okey, creative expression of the idea. Geographic indication, daripada mana lokasi asalnya. Secret, secret information with commercial value. Ada formula, ada algorithm. Okey, ada kita punya recipe kat situ. Khususnya IC layout, 3D deposition of element of integrated circuit. Circuit-circuit yang kita develop baru. Okey, kita take 5. Ada sebarang persoalan, boleh tanya saya kat sini. Dr. Mus. Ya. Saya Effie daripada FMSM. Okey, Effie. Okey, Dr. Mus, untuk berkenaan dengan copyright ataupun patent ataupun lebih khusus pada patent lah. Okey. So, untuk makluman, FRJ saya akan habis pada bulan 9 ni. Okey. Dan saya bercadang untuk apply PRJS. PRJS, okey. Ya. Dan PRJS ni perlu wajib untuk buat patent. Buat patent ke daftar IP saja? Daftar IP Oh, mungkin saya salah. Dia IP, intellectual property, IP tu tak sebenarnya patent. Dia boleh buat copyright, dia boleh buat apa. Biasanya kalau dia punya bidang apa fishery Coastal erosion. Coastal erosion. Dia lebih kepada apa? Design ke, fizikal ke, design biologi ke? Okey, kalau design kita boleh pergi kepada, boleh tengoklah sama ada kita tengok kalau punya design tu melalui suatu proses, dia ada proses. Betul. Kita boleh patent kan? Okey. Untuk makluman Dr. Mus, itu yang saya pergi bengkel untuk bengkel khusus untuk buat bengkel proposal. Okey, proposal. Dan panel bagi tahu yang mana kalau kita ada pilot study dan dipublishkan, lebih chances untuk dapat PRJS tu lebih tinggi. Okey, betul. Dan saya pun dah ada pilot study dan dah proses untuk buat publications. Okey, sekarang ni macam ni. Kalau patent you jangan publish. Okey. Itu dia punya syarat. Patent tu jangan publish lagi. Okey. Tapi kalau you nak apply selain pada patent, tak apa you publish, tak ada masalah. Katakan saya di IP ni saya hanya buat copyright saja dahulu. Copyright boleh, tak masalah. Then, design tu nanti saya improvise masa untuk dalam PRJS yang macam tu boleh ke? Boleh. Itu okey. Maksudnya copyright tu, you copyright benda yang you tak akan nak patent nanti. Contoh yang katakan copyright a name of the project, maksudnya dia punya terms dalam projek tu, contoh title dia. Okay, and then tu buat copyright. So maksudnya saya produk tu lah, saya copyrightkan nama produk tu. And then untuk kita patent kan nanti. Kita patentkan proses lah. Proses dia kan? Yes. Kita patentkan proses. Boleh? Okay, yang tu boleh So tak ada masalah kalau kan saya publish pun. Kalau benda tu ke tak boleh publish juga? Tapi nanti bila kita buat searching, kalau ada term-term yang berkaitan, dia akan efek jugalah kepada patent tu. Itu yang saya risau sikit sebab saya kalau boleh saya nak ada chances untuk dapat PRJS bila dah ada satu benda yang dipublishkan lah. Tak apa. Kalau sebab memang FRJS memang you kena publish. Betul? Ya, betul. Kalau tidak KPI tak capai. Betul. Jadi kita kena ada strategi lah macam mana kita sama ada kita terus patent
kita terus pattern lah. Maksudnya tapi kalau you betul-betul nak pergi pada pattern, you tak boleh publish lah. Betul. Tapi tu saya kata sekarang ni saya rasa you penuhkan FRGS punya requirement dulu, KPI. Okay. Lepas tu kita tengok angle mana yang kita boleh pattern. Okay, so saya sebelum saya apply ke pattern atau copyright, saya minta advice Dr. Mos dulu, boleh? Boleh, insyaAllah. Okay. Kita tengok case by case lah. Sebab saya nampak dia tricky sikit antara copyright kalau kata kita nak ke arah kedua tu kan. Ya, betul. Kalau tidak dia akan jadi benda yang sama. Tak Betul, boleh lah. Okay. Betul. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay. Ada lagi yang lain nak tanya? So, kita buka sebelum saya terus kepada seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Mus. Ya, saya. Saya nak tanya, kalau tadi cakap seelok-eloknya kita nak apply pattern, jangan publish kan? Ya, betul. Tapi kalau macam let's say dalam proses kita dah memohon, maksudnya proses tu dalam application tu dalam proses. Okey. Dalam tempoh tu publish boleh? Boleh. Itu tak apa, tak ada masalah. Maksudnya kita dah filekan kita punya pattern, filing. Dan selepas kita dah file tu, dia sebab pattern untuk granted, dia ambil masa 5 hingga 6 tahun. Jadi maknanya bila kita dah file, kita dah ada filing number, maksudnya kita daftar lah kita punya ni sama ada granted ataupun dia reject, itu nombor 2 dah. Yang penting kita dah file. Bila dah file, bolehlah kita publish, tak ada isu. Sebab tarikh filing tu yang menentukan bahawa kita dah file pada tarikh tersebut. Dia punya tu. Kalau macam tadi saya kata satu tu, macam contoh macam kata Dr. Azman. Dr. Azman dia dah file tahun ni di Malaysia. Itu kes lain di Malaysia. Tiba-tiba selepas setahun ada syarikat overseas nak. Jadi kita nak daftar selepas setahun nak daftar balik kat overseas dah tak boleh. Sebab kita dah expired dah untuk proses kita daftar di luar negara. Itu ada dua isu yang berbeza. Tadi kalau pattern, kita boleh daftar, lepas tu kita jangan publish lagi. Okey, kita daftar dulu pattern, lepas tu dah dapat filing number, boleh kita publish, tak ada isu. Sebab kita dah daftarkan pattern tu. Okey, kalau kita dah daftarkan pattern kita dah dapat di Malaysia, pattern tu, tiba-tiba ada syarikat luar negara nak minta kita daftar di luar negara, tapi tempoh dia dah melebihi 18 bulan. Jadi dia tak boleh dah, kita tak boleh nak file lagi dah di luar negara sebab dia dah tempoh dia dah expired. Sebab dia syarat dia bila kita dah daftar di Malaysia dalam tempoh 18 bulan kita mesti daftar dekat luar negara. Contohnya begitu. Itu dua yang berbeza. Kalau dalam proses filing, dalam proses filing maksudnya tak lengkap lagi lah kan? Tak lengkap, dia tak lengkap lagi sebab dia banyak proses tu. Yang penting kita dah file, ada nombor filing tu. Dah okey. So let's say dalam tempoh tu ada offer daripada overseas untuk filing dengan depa macam mana? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh tak? Itu tak ada isu, boleh. Tak ada masalah. Itu sebab dia masih dalam tempoh lagi. Dalam tempoh tidak melebihi 18 bulan. Tapi kalau yang macam tu kita boleh file dua-dua lah. Okey. Kalau payment tu dia ada dua payment lah. Satu kena daftar payment di Malaysia satu kena daftar di luar negara. Dua kos lah. UMT akan melihat dari segi commercial value. Maksudnya kalau betul-betul syarikat luar negara dah betul-betul nak beli, dah ada apa semua ni, then kita akan bayar lah untuk tu. Sebab kita akan tengok dari segi market value jugalah IP kita kan. Sebab kita investmentnya besar. Kan? Selepas kita file dan kita dapat granted, nak kena maintain pula selama 20 tahun. Setiap tahun kena bayar dia punya maintenance fees tu untuk patent. Makin lama, makin tinggi dia punya kos bayaran dia lah setiap tahun. Contohlah kata tahun ni 1,000, tahun depan dia akan naik 1,400, dia akan naik 1,800 sampailah 20 tahun. Sepanjang 20 tahun kita buat payment every year lah. Dia ada maintenance of the IPs. Cost dia tu. Itulah yang Mypo make money from that lah. Daripada situ. Kalau sebab tu kita nak
nak supaya IP kita yang daftar ni, kita lesen lah kat mana-mana supaya ada income kepada kita dan kita boleh maintain kita punya IP. Itu tujuan kita untuk kita komersialkan kita punya IP kan. Itulah matlamat kita nak buat. Okey, terima kasih. Okey. Clear kat situ clear Okey. Clear. Sebab tu bila boleh. So saya Asmizam nak temu. So tu nak tanya matlamat akhir kita pattern ni untuk apa? Kena ada industri dulu ke ataupun just macam kita let's say suka-suka je kita buat produce lah something benda ni baru tak ada industri nak kasi pattern juga. So macam mana tu matlamat akhir? Okey, dia macam ni lah. Kita di universiti memang kita nakkan satu pertamanya KPI untuk Myra tu memang kita nak memenuhi lah. Contohnya sebab tu kita dulu tak ramai yang daftar. Kita galakkan untuk daftarkan pattern, daftarkan ada IP kan. Sebab kita punya Myra untuk pattern filing, pattern saja 10 sekurang-kurangnya 10 1 tahun. Filing saja. Granted kita nak 2 1 tahun. Others IP kita nak 50 ada IP. Barulah kita dapat maksimum markah Myra. Itu yang kita ada based on kita punya sekarang lah. Okay, so, jadi kita nak Myra je lah. Untuk Myra. Okey, sekarang itu dulu. Sekarang ni kita nak kita punya IP dikomersialkan. Sebab tu kita wujudkan satu startup company. Kita dah benarkan sekarang ni untuk pihak perusahaan atasnya dah membenarkan untuk pesyarah-pesyarah membuka syarikat startup. Daripada IP yang dia dah daftarkan dekat Kering, dah daftar dan dah ada MyPo, dan kita lesenkan kepada dia punya company untuk dikomersialkan produk dia. Jadi kita akan pergi kepada IP yang betul-betul daftar yang ada commercial value. Kita akan selektif lah lepas ni. Bukan semua nak daftar. Kalau just nak daftar, kita cadangkan copyright saja. Contoh, sebab copyright punya cost tak banyak. Dalam RM60 je macam tu. 60 ke RM100 macam tu lah cost untuk satu copyright. Tapi pattern tu 8,000 hingga 10,000 dia punya cost. Tinggilah pergi kita. Sebab dengan bajet yang kurang, kita nak tengok betul-betul produk yang kita hasilkan ni R&D yang betul-betul ada commercial value kat situ. Dia boleh bertukar-tukar. Kita punya ni lah hala tuju tu. Bergantung kepada arahan daripada atas lah, daripada LPU nak macam mana. Tapi kita convince itulah yang sekarang ni kita buat. Kita identify IPs ataupun produk-produk yang betul-betul ada commercial value. Okey, boleh. Dr. Mus. Ya. Okey, saya Rudia daripada Fakulti Pengajian Maritim. Ya, betul. Nak tanya sikit, hari tu saya ada masuk interview dengan pihak doktor dan akhirnya dah luluskan untuk copyright sahaja. So saya tahu macam mana pula untuk next step untuk dapatkan patent, sebab saya punya produk tu dia memang ada proses kat situ kan. Okey, sekarang ni hari tu daftar permohonan itu untuk copyright ke patent? Kalau ikutkan dua-dua semua. Okey. Panel mencadangkan buat dulu copyright yang dapat email tu diluluskan untuk copyright. Okey, mungkin the panel dah melihat dah tengoklah tu. Mungkin sesuai untuk copyright dululah. Tapi untuk patent tu boleh apply lagi sekali lah. Kita tengok kena justifikasi tu bagus. Kenapa benda tu perlu dipatentkan? Sebab benda tu mesti ada teknologi part. Yang kata industri. Okay. Maknanya apa yang panel komen hari tu saya impose dulu and then masuk semua dalam sistem lah panel. Okey, mohon balik untuk buat daftar untuk patent. Tapi macam itu pun FRGS saya dan sebenarnya betul kami dah ada dalam proses sekarang lah publish paper. Itulah. So macam mana tu yang saya macam terdiam kat situ. Sebab tu saya kata tadi, kalau ada FRGS, kita keutamaan memenuhi KPI FRGS dululah. Kita kena tengok bahagian part mana yang kita nak publish, part mana yang kita tak perlu publish untuk memenuhi KPI. Okey. Itu kena ada strategi lah. Kita sebagai researcher kita tahu bahagian mana kita nak publish, part mana kita tak nak publish lagi. Contoh begitulah. Yang tak publish tu kita akan tengok sebagai novelty yang betul-betul kita boleh pergi patent.
Kita akan tengok Tapi sini. maknanya boleh go further lah untuk apply the next step for the pattern. Boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab inovasi ni kita sentiasa innovate. Kita Ah. akan melihat benda baru dan kita mungkin ada idea baru. Nanti saya akan tunjuk macam mana saya daripada satu produk yang saya buat, saya ada lagi 6 inovasi baru daripada satu research tu. Nanti saya tunjuk. Terima kasih Doktor. Okey, kalau tak ada saya teruskan lagi. Ini terima kasih pada soalan. Okey, proses pendaftaran IP. Okey, kalau melalui UMT memang kita melalui KRIM lah. KRIM kita ada secretariat macam saya kata tadi. Kita ada borang pendaftaran tu dan kita akan buat penilaian dalaman panel-panel yang dilantik. Kebiasaannya kita akan panggil 1 atau 2 daripada industri lah untuk melihat benda ni. Dan selepas itu kita akan masukkan kepada jawatankuasa IPMC, Intellectual Property Management Committee untuk endorse, dan lepas tu KRIM akan buat proses seterusnya lah, lantikkan agent dan sebagainya. Dia akan ambil masa jugalah untuk proses. Yang paling cepat adalah copyright lah. Yang lain dia ada ambil masa sikit lah, trademark, pattern yang paling lama lah proses dia. Okey. Ni sebagai contoh. Okey, macam saya kata cerita tadi lah. Okey, satu produk tu mungkin dia banyak IP. Okey, kalau tengok dalam sekarang ni, kalau kita tengok dari segi produk handphone sebenarnya. Handphone pertama sekali dia ada dia punya patent untuk something. Contoh kata patent new invention, product or process. Dia boleh buat. Untuk broadband, antenna, teknologi, user interface, processor, display. Itu dia mungkin dia ada novelty yang buat dan dikombinekan kat situ. Contoh Samsung. Samsung mungkin dia buat satu handphone, jenama dia brand, dia punya trademark. Tetapi komponen-komponen tu mungkin daripada syarikat-syarikat lain yang mana IP-nya dilesenkan kepada Samsung. Itu another business lah. Sebab dia tak buat semua. Mungkin dia punya LED tu orang lain yang supply, dia punya circuit orang lain yang supply. Lepas tu software tu mungkin orang lain yang buat. Dan ada serta-serta algoritma tu trade secret. Jadi dalam satu produk tu kita boleh claim banyak dia punya IP. Intellectual property tu banyak kat situ. Dia boleh jadi component base kat situ. Dia integrate. Sebab tu saya kata tadi tu, satu produk kita tu kita boleh daftar banyak IP. Tak sebenarnya satu. Kalau kita tengok kat sini banyak benda kan. Kita ada trademark, kita ada patent, kita ada industrial design, kita ada copyright, kita ada trade secret, ada integrated circuit. Ataupun layout design kat situ. Ini pun kita boleh protect daripada satu tu. Okey, kalau di Malaysia kita akan berdaftar dengan MyIPO lah. Okey, kita biasanya KRIM akan buat engagement dengan MyIPO ni sekurang-kurangnya 2 kali setahun lah. Kita akan jumpa dia bersemuka dengan pegawai dia di sana dan kita akan tengok kita punya progress pendaftaran kita punya IP terutama dari segi pattern lah. Dan kita biasanya kita deal dengan MyIPO. Kalau boleh kita nak sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 kita punya pattern yang telah kita daftar pada tahun-tahun tertentu untuk di-grantedkan kat situ. Okey. Dia banyaklah. Dia information boleh tengok kat sini di laman web MyIPO. Okey, biasanya proses kita IP life cycle ni kita create, kita protect, kita enforce, kita maintain. Dan maintain itulah yang ada dia punya cost juga. Bukan saja daftar dan maintenance tu. Bayangkan untuk maintain selama 20 tahun. Ada. Dan daripada situ, of course produk kita ni mesti ada innovate. Sentiasa ada perubahan yang baru dan kita akan daftar lagi. Dan bila ada pattern yang baru, kita dah akan daftar pattern yang baru. Kita update daripada pattern yang lama kepada pattern yang baru. Ada satu inovasi yang baru, kita daftar lagi pattern yang baru. Okey, di proses dia start. Okey, starting point, discovery and clinical test. Contohlah dia buat contoh Panadol lah di proses. Ini lagi panjanglah proses dia. Kalau kita buat drug ni memang ambil masa yang lama. Okey, lepas tu kita start file, ada proses review, tengok, lepas tu start patent life, lepas tu dah ada proses tu. Sebab tu dia ambil masa yang lama. Sampailah 20 tahun. Branding and marketing and then product. Jadi dia ambil masa yang lama. Sebab tu bila kita dah nampak industri kita akan growth ke depan, kita start dengan patent.
Daripada pattern ni lah bila orang tengok, okey, orang tak boleh nak, kalau tidak dia infringement kita punya idea kita yang asal. Dia kena sama ada bekerjasama dengan kita JV ataupun kita license dekat dia ke macam mana, itu kaedah perkomersialan lah. Ini baru kita nak cerita pasal IP, harta intelek dulu. Sebelum lagi pergi kepada perkomersialan. Okey, ni contoh. Kalau tengok Coca-Cola, macam mana dia punya design tu, botol dia kan. Dah berbeza-beza. Banyak. Ini dia punya. Dia sentiasa ubah. Dia punya kecil, besar, kaca, plastik dan sebagainya. 27. Mungkin sekarang ni dah ada inovasi baru lah kat situ. Mungkin dia dah ada NFC tag ke. Nak tengok originality yang ada letak pada tudung Coca-Cola tu. Okay, kita boleh scan. Oh, ini adalah original daripada Coca-Cola punya produk. Dia bukan fake produk. Contoh. Itu ada satu lagi inovasi baru yang mungkin boleh dibuat lah. Okay, sebab tu dia akan ada satu peringkat. Dia akan habislah kita punya pattern tu dah tak laku dah. Selepas 20 tahun, orang boleh ambil pattern kita tu. Ya, kita tak boleh claim lagi dah. Melainkan kita ada satu benda baru, innovate, kita tambah baru, kita buat lagi pattern baru, tambah lagi. Untuk another 20 years. Kat situ. Kalau tidak, lepas 20 tahun tu, tidak ada apa-apa, as is ya, orang lain boleh ambil lah. Sebenarnya tu free untuk orang lain ambil. Dr. Mus, Ya. Assalamualaikum. Salam tu. Saya Dr. Yosi dari IMB. Nak tanya saja. Bila ya permohonan baru untuk IP dibuka? Saya takut kita lupa hari tu kita dah tutup. Sekarang ni kita boleh anytime je hantar. Boleh je. ya? Anytime hantar. Nanti kita cukup dia punya tu, kita akan panggil untuk pembentangan lah. Boleh je. Boleh mohon dia. Okay. So kalau kita mohon sekarang tu agak-agak bila dia boleh? Saya ada schedule-nya bulan 6 insya-Allah. Bulan 6. Okey. Itu je. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Sama. Okey, sorry. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Okey, ini formulation yang kita ada lah. Kita ada tengok dia punya proses. Kita kena ada mission and vision of the company lah. Identify organization objective, IP with commercial strategy, formulation of the IP. Yang ni kita good practice lah. Kita dah identify dah step-step dia mana kita nak. Perlu kita protect ke, tak perlu protect ke. Macam kita lah, kita buat kita punya R&D, ada elemen-elemen novelty yang terasa perlu diprotect. Kita teruslah apply je lah. Kita apply sama ada formulation. Kalau kita kata kita punya formulation, kita punya resepi tu unik, kita apply dulu trade secret. Kita buat trade secret dulu pada situ. Okay. Okay, kalau pattern, okay, dia ada pure art search, tu ambil lama juga masa tu. Pure art ambil masa 7-8 bulan juga. Lepas tu yang kedua kita buat pattern drafting. Drafting ni lama. Lepas tu baru kita filing. Tu kadang-kadang ambil masa yang lama. Lepas tu okay, kalau kita nak pergi luar negara, okey, luar negara tidak lebih daripada 12 bulan. Saya silap saya tadi. 12 bulan bukan 18 bulan. Foreign filing. Foreign filing tu selepas 12 bulan. Dalam tempoh 12 bulan within 12 months from local filing. Katakan kita daftar di Malaysia bulan 9, maksudnya sebelum bulan 9 tahun depan ataupun sebelum bulan 9 tahun depan kita kena file dah dekat luar negara. Barulah kita punya pattern ni boleh diterima di luar negara. Dia expired dia tu dalam tempoh 12 bulan. Bukan 18 bulan 12 bulan. Okey, ni proses dekat Malaysia lah. Dia punya flow chart, dia ada isi barang, ada cost dia lah. Dan sekarang ni kita pakai patent agent lah. Patent agent yang buat. Okey, kalau tengok kat sini biasanya lebih kurang dia akan ambil masa untuk filing tu lebih kurang dalam masa 18 bulan di Malaysia. Okey, kalau ini untuk filing, granted tu dalam tempoh 5 hingga 6 tahun. Ambil masa lama untuk granted. Okey, ini untuk industrial design. Yang ada proses dia. Industrial design pun lebih boleh tahan juga. Lama proses dia. Lebih kurang dalam 12 bulan macam tu. Okey, copyright paling cepat lah. Copyright biasanya pergi hari ni dia daftar tu dapat nombor tu. Dan selepas tahun tu dia akan bagi CJ lah nanti.
Okay, benefit of IP rights. Okay, biasalah kita nak differentiate your business from your competitor. Macam saya kata tadi lah, benefit dia sama ada kita nak protect diri kita daripada meniru yang orang lain punya. Itu yang pertama lah, kita takut orang lain akan sue kita sebab kita buat benda yang kita buat ni adalah orang lain punya method, orang lain punya produk, orang lain punya brand. Jadi kalau kita buat filing, at least kita tahu, oh filing dah ni dah ada orang buat. Dia dah bagi tahu okay, projek ni macam ni dah ada orang buat. Jadi kita tahu dah ada orang dah file kat dulu dia punya whatever kategori yang IP tadi lah. Okay, lepas tu kita boleh sue lah, boleh license, kita boleh outright say whatever lah. Offer customer something new and different. Kadang-kadang bila kita ada IP ni, bila kita deal dengan syarikat lebih confident lah sebab kita dah daftar dan sebagainya lah. Kat situ. Form of essential part of your marketing. Kita ada marketing, ada nombor filing, MyPo, kita buat untuk marketing. Dia merupakan intangible asset juga, yang asset yang kita tak nampak ni. Okay. Use it for security for loan. Kadang-kadang bila kita ada company dan biasanya kita nak jual kita punya syarikat, bila proses penilaian value of the company tu dia akan tengok, oh you ada berapa IP. Contoh katakan Coca-Cola, dia nak jual dia punya company. Oh, Coca-Cola ada berapa banyak IP? Ada. Okay, IP itu sebagai aset yang boleh divaluekan sebagai nilai dalam bentuk wang ringgit lah. Okay. Satu lagi yang penting, well maintain IP right for business. Jadi kena protect. Walaupun kita protect, tapi kita kena pastikan kita sentiasa ada aktif lah. Kita punya tu bayaran-bayaran dan sebagainya dekat MyPo tu sentiasa buat. Okay. Kalau kita tengok kat sini, biasanya kita akan dapat royalty, kita boleh exploit lagi yang lain, kita boleh dapatkan duit daripada hasil licensing dan sebagainya lah. Kalau outright sale tu, kita jual kita punya IP tu mungkin harga lebih mahal lagi. Okay, leveraging on the IP to transform business must have a clear problem solution approach lah. Define how a particular IP innovation will solve a specific problem. Sebab tu kita dalam kita punya research, sebab tu saya menggalakkan lah. Selain daripada kita minta geran-geran kerajaan, kita cuba dapatkan geran-geran daripada syarikat lah. Biasanya syarikat ni lebih fokus kepada bisnes dan kita nampak kita punya growth of the IP yang kita buat, idea kita ni boleh dapat balik dalam bentuk licensing dan kita boleh dapat juga dalam bentuk royalty lah daripada situ. Dan selain itu juga kita boleh dapatkan geran-geran daripada agensi-agensi seperti SIRIM dan sebagainya. Banyak opportunity yang kita dapat. Okey. Ada soalan saya berhenti sebelum pergi pada last bahagian. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Dr. Mus. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan Zaleha sini. Saya nak tanya, jika kita dah publish buku, so apa cadangan Dr. Mus yang kita boleh buat untuk IP ni lah? Copyright saja ke? Buku biasanya copyright je lah. Copyright saja. Apply untuk copyright. Semua kos krim tanggung? Untuk copyright kos krim tanggung, tak ada masalah. Biasanya berapa ringgit? Copyright tak mahal, dalam 60 hingga 100 ringgit je. Tak mahal. Cara dia boleh ulas sekali lagi tak? Tak clear tadi. Dia punya proses. Isi borang dekat kering. Boleh ambil dekat MyNemo tu ada borang pendaftaran intellectual property lah kat situ. Isi borang dah hantar salinan buku yang telah diterbitkan tu, dah dipublish kepada krim. Nanti krim akan buat satu penilaian, ada satu panel penilai. Lepas tu kita akan masuk jawatan kuasa IPMC, kita endorse dan kita akan terus daftarkan dekat MyPo lah. Tak payah pergi kata persuruhan sumpah tu, tak payah? Persuruhan sumpah tu nanti krim akan buat. Itu proses. Isi borang je. Nanti proses tu krim akan buat semua tu. Lepas tu katakan kita dah register IP semua, lepas tu kalau kita ada orang nak beli buku dan kita ada effect kat payment semua tu. Kalau sebelum ni kan direct orang sama ada dari penerbit ataupun pihak yang berminat boleh beli direct dengan kita. Katakan ada kembangan tinggi lah. Lepas tu
Adakah ada efek tak bila dah apply IP ni? Tak ada masalah sebab buku tu memang dah jual dan penerbit dah ambil komisen dia kan. BNT lah. Tak ada isu dan penulis pun dapat dia punya royalty lah. So yang kita tak ambil lagi lah selain tak ada. penerbit tu. Okey, kita tak ambil yang tu. Cuma sekiranya cumalah contoh katakan Dr. Zaliha menganjurkan satu bengkel. Okey. Satu bengkel. Okey, dalam bengkel tu Dr. Zaliha menggunakan buku tu sebagai salah satu modul. Jadi daripada situ Dr. Zaliha letakkan spesifik charges untuk buku tersebut. Contoh katakan bengkel 200 termasuk buku 250 contohnya. Okey. Jadi kita boleh anggap benda tu sebagai satu komersial. Maksudnya kita buat bengkel ni adalah komersial untuk penjanaan pendapatan kan. Jadi daripada situ kita mintalah sedikit royalty daripada situ dan dapat balik kepada inventor lah. Okey. Maksudnya yang pemegang tu UMT ke apabila dah IP tu pemegang UMT. tu bukan UMT. penerbit lagi lah. Bila kita IP tu bukan penerbit lagi lah maksudnya. Bukan penerbit, yes. IP tu adalah UMT. Kami kita transfer our right to UMT lah. Tak, memang penerbit pun bawa UMT juga. dia tak akan pergi pada benda yang lain. Cuma sekarang ni sebenarnya proses untuk bila kita terbitkan buku, kita dah ada ISBN number kan. Itu dah kira copyright. Tapi untuk Myra tidak kira selain daripada MyPo. Sebab itu kita galakkan pensyarah yang dah terbitkan buku, daftarkan balik dengan krim untuk kita daftarkan dengan MyPo. Sebab bila ada receipt MyPo tu, MyPo punya filing number copyright, barulah diiktiraf itu adalah dah di copyright, dah didaftarkan dengan MyPo. Itu dia punya syarat. Sebenarnya buku kita dah di copyright lah di bawah ISBN. Tapi itu dengan Perpustakaan Negara kan. Yang ni dia nak melalui MyPo. Sebab tu kita daftarkan balik. Kat situ. Maksudnya kalau orang ada curi kata publish balik ke buku kita boleh sue dah lah. Boleh. Boleh. Copyright ISBN number tu. Ya, boleh. Itu pun dah boleh. Tak ada isu. Okey je. Ini untuk IP ni tambah lagi untuk Myra lah. Untuk Myra. Yes, untuk Myra. Ya, betul. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama. Salam. Okey, kalau tak ada soalan, saya sambung sikit. Okey, ini saya cerita sikit saya punya pengalaman lah. Pengalaman macam mana saya start daripada develop produk dan daripada situ saya pecahkan kepada beberapa contoh IP sama ada copyright, industrial design dan sebagainya lah daripada hasil daripada kajian yang saya buat. Okey, ini yang saya katakan ni saya bukan bidang nyamuk Aedes tapi saya terlibat dengan satu company lah, company One T Networks yang membangunkan produk-produk berkaitan dengan kawalan penyakit, kawalan populasi nyamuk Aedes. Okey, jadi daripada satu produk kalau kita tengok, okey, bermula daripada ni perangkap yang asal ni dia panggil mosquito home, Aedes Tag mosquito home. Dia ada perangkap dan dia ada satu kat dalam tu dia panggil attractant dalam botol, attractant yang menarik nyamuk Aedes datang bertelur dalam perangkap ni. Okey. Ini dan untuk makluman semua, alhamdulillah daripada projek ini UMT telah berjaya mendapat special award pada 2 tahun lepas sempena pertandingan denggi peringkat IPTA seluruh Malaysia. 2 award lah, satu special award, satu anugerah Johan lah yang pertama. Kita buat kaedah kawalan ni lah. Okey. Daripada sini ini adalah yang dibuat oleh syarikat dan syarikat tu telah daftarkan sebagai industrial design perangkap dia ni. Dia punya konsep gravity. Macam dia ambil daripada idea asalnya adalah daripada air minuman untuk ayam. Bila kita ternak ayam dia ada kita letak botol terbalik tu kan. Jadi ayam pun minum air dalam tu, dalam bekas minuman ayam tu. Konsep yang sama, kita letak dia punya ni, air attractor ni dalam ni, jadi gravity level kat bawah. Okey, bila saya jumpa beliau, saya kata, why not kita buat satu inovasi baru. Dan saya cadangkan masa tu sebab dalam dia punya perangkat ni ada satu tisu
dia panggil satu tower yang dia perangkap telur. Telur yang bertelur ni melekat pada tisu tersebut dan biasanya dia akan ambil, dia kira telur tu secara manual. Okey, jadi saya mencadangkan beberapa inovasi lah. Pertamanya saya kata perangkap ni saya tak tahu dia punya identification. Jadi why not kita letak satu QR code. Jadi setiap perangkap ni dia ada unique identification, ada QR dia. Jadi kita boleh trace dia punya location tu melalui QR code dan kita letakkan dia punya all the information dekat cloud computing. Ini satu inovasi yang pertama saya buat. Introduce QR system untuk perangkap ni. Itu yang pertama. Okey. Lepas tu yang kedua, saya buat juga pula apps untuk mengira telur nyamuk. Kita buat satu app yang kedua. Selepas itu, bila perangkap nyamuk ni terbalik ataupun ada vandalism, airnya dah terkeluar, perangkap ni tidak efektif lagi. Macam mana kita nak tengok? Sebab collection untuk tisu ni dia ambil masa setiap bulan. Maksudnya selepas 4 minggu baru dia collect. Jadi dalam tempoh 4 minggu tu kalau ada orang curi ke, dia tenggelam, terbalik dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi saya letak lagi satu IoT sensor. Kita buat ni, auto detection device. Yang mana dia boleh tengok level of dia punya water level dalam ni. Kalau terbalik kita tahu kering, kering tak ada air, maksudnya kita tahu perangkap ni dah tak ada air dan kita boleh terus buat inspection. Okey, ini adalah 1, 2, 3 ni adalah untuk dia punya perangkap ini. Dan selepas tu saya kata ini perangkap ni di luar rumah. Macam mana pula dengan nyamuk di dalam rumah? Dan kita come out dengan satu solution lagi, kita panggil Exmos. Ini spray. Yang dia pun dah ada spray dan saya buat auto spray dispenser. Ini kita buat macam kita spray pewangi kan. Pewangi ni dah dia ada timer kan kat sini. Kita set. Jadi dia akan buat. Dan saya cadangkan satu new design sebab dia punya obat nyamuk ni dia tidak boleh sembuh direct ke udara. Dia kena sembuh pada solid wall. Dia ada teknologi ni lah. Ni semua ni dah ada teknologi sangat bagus, sangat efektif. Dan kita tak ada ni, dia akan spray kepada wall. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita wujudkan satu new IP, new design untuk dia punya auto spray dispenser. Selepas tu yang kelima pula, bila ada produk, kita nak tahu originality dia. Original ke tak original produk ni? Mungkin orang duplicate, ada fake produk kan. Okay, saya introduce satu lagi apps, mobile apps dengan introduce NFC teknologi. Near Field Communication. Di mana kita ada satu labeling, dia macam RFID tag, tapi ni NFC. Setiap handphone sekarang ni dia ada NFC reader untuk buat e-wallet kan. Semua gunakan teknologi tu dan dia boleh scan dan keluar. Oh, ini adalah betul produk daripada syarikat ini. Jadi kita boleh kontrol dia punya fake produk daripada ditiru ataupun produk tiruan. Ini sesuai untuk produk kosmetik dan sebagainya, memang sesuai untuk pakai teknologi ni. Itu yang kelima. Yang keenam, saya introduce pula lagi untuk education. Bila kita ni, kita kena ada awareness. Dan saya buat AR, augmented reality, coloring book. Warnakan buku ni, buku warna. Lepas tu, pakai kita punya software, scan keluar ikan bergerak, makan jentik-jentik. Jadi daripada situ saya dah come out dengan 6 satu inovasi baru dan saya dah come out dengan 6 lagi sama ada 6 lagi IP lah, sama ada sensor design, circuit design, mobile apps, algorithm, teknologi daripada situlah dah come out dengan 6. Okey, inilah kita dah lancar, dah pergi kepada komuniti. Ini dengan kerjasama dengan YB Exco Kerajaan Negeri Selangor lah. Kita dah buat ni, banyak tempat kita buat. Ini di Terengganu, Kampung Masjid Haji Kadir lah. Jadi saya turun padang lah bagi taklimat macam mana cara nak guna. Bagus juga, kadang-kadang kita punya konsep tak faham. Nyamuk Aedes ni datang ke kita untuk isap darah. Dia pergi dekat perangkap untuk bertelur. Jadi dua konsep yang berbeza dan saya dah dapat bagi penerangan yang jelas kepada penduduk bahawa perangkap ni bukan nak tambahkan nyamuk datang ke rumah, nak menghapuskan nyamuk tu. Dia punya pattern yang ada kat sini ni, dia boleh merencatkan tumbesaran ni yang dia boleh telur dia boleh temelang. Dia tak hash lah, telur dia tak menetas. Jadi kita reduce dia punya population. Okey, alhamdulillah hasil daripada ni saya besok akan ada satu pembentangan kepada
satu syarikat institut di Jerman. Ini yang kita hantar kerjasama dengan company. InsyaAllah esok kita cuba engage satu program di bawah SIRING, Sri Vancouver ni kita ada, dan kita akan build up satu grant di sana untuk dapatkan kerjasama daripada mereka lah yang ada. Okey, saya cerita sikit yang mana saya buat. Okey, kalau dilihat kat sini, siapa pernah tengok, inilah contoh telur nyamuk Aedes. Kalau nyamuk lain dia macam rakit rapat-rapat. Nyamuk Aedes ni dia sebiji-sebiji. Dan kebiasaannya dia menggunakan mikroskop untuk buat kiraan ni. Dia nak tengok berapa banyak. Ni kalau tengok inilah telur nyamuk ni kat dalam ni. Ini adalah dipanggil yang saya panggil tisu tadi lah yang letakkan dalam perangkap. Okey, ini yang saya ciptakan alat tu. Sebab untuk capture image kita kena ada dia punya distance level. Jadi simple je kita buat. Ada ni, kita buat kotak dia sikit, buat lampu. Then kita buat application dia, dia masukkan dia punya ni kat dalam, dia scan, auto count terus. Automatic kira. Okey, inilah kaedah yang dia buat. Okey, ni dia akan count terus. Jadi dia akan detect ni, merah-merah ni akan detect, dia akan kira berapa banyak telur yang ada situ. Tapi dari segi accuracy sekarang ni masih ada problem sebab ada noise kat situ. Nanti akan saya tunjuklah noise ni macam mana. Okey, ni apps yang saya bangunkan. Okey, kita ada QR. Kita boleh tengok location base dia kat mana. Inilah macam mana tisu dia tu. Dia akan detect, dia akan buat kiraan. Dia automatic kira lah pakai QR scanner. Okey, dan kita boleh tengok. Okey, count. Dan kita link terus kepada cloud dan kita boleh buat analisis lah. Okey, ini contoh image. Okey, inilah dalam image processing, ini adalah noise lah. Yang hitam-hitam ni yang tak boleh. Ini lagi. Ini adalah kulat. Dia ada kulat. Maksudnya attractor yang digunakan tu bukan banyak sangat chemical. Dia tidak menyebabkan keracunan kepada manusia. Okey, mana kulat boleh tumbuh kat sini lah. Okey, ini adalah challenge untuk kita macam mana kita dalam image processing kita nak remove noise ni. Okey. Lepas tu, okey, ini another part is dia punya overlap. Telur yang overlap. Okey, overlap ni kita boleh come out dalam solution. Kita buat volume control dia punya calculation. Sebiji telur berapa saiz. Bila kita ada setumpuk, kita akan divide per size tu. Kita akan bagi tahu berapa banyak anggaran dalam satu bulat tu. 3 biji, 4 biji dan sebagainya. Itu kita boleh find out. Yang merah ni adalah kita punya big problem yang kita nak solve lah. Itu saya cuba collaborate dengan Germany. Kita akan tengok mungkin dia ada solution untuk remove that. Kan dia ada teknologi algoritma yang lebih bagus, kita cuba collaborate. Okay, then how to solve it? Need expert and others collaborator. Macam mana nak buat? Okay, ini yang kita dah hasil lagi yang tu QR system tu, coloring book. Okay, ini color, warna kat situ, dia scan, dia akan keluar gambar ikan bergerak lah dalam bentuk animasi. Okay. Okay, ni another part yang kita buat. Saya panggil intelligent design ni kita buat. Kita letak satu ni macam mana. Kita ada beberapa kaedah kita gunakan. Satunya kita menggunakan ultrasonic. Kita buat ultrasonic. Ultrasonic ni macam kita undur kereta lah. Tek belakang lah. Kita pakai sensor tu. Dan juga satu lagi kita menggunakan kaedah wired lah. Kita wired masuk dalam ni. Dua kaedah. Okey, ni kita buat. Okey, ni awareness. Okey. Okey, ni yang kita buat auto dispenser, IoT auto dispenser. Okey, dia punya konsep tu kita semua pada wall. Okey, pada wall. Ini dia kita buat macam mana kita design lah. Kita come out dengan satu dispenser. Okey, ini design baru. Okey, yang kita buat dia akan sembuh ke atas ke sini. Lubang dia berada di atas. Jadi kita dah tak tiru orang, dia sembuh ke depan, kita sembuh ke atas. New design yang kita ada. Dan kita dah ada satu ni bateri, kita ada 4 tambah bateri. Okey. Design, okey. Dan kita tambah lagi satu Wi-Fi teknologi. Kita ada Wi-Fi PCB board. Maksudnya kita punya sistem ni akan link to Wi-Fi dan kita boleh configure dan akan menggunakan apps kita. Kita boleh on off
menggunakan X dan kita boleh control spray ni. Kita buat. Jadi ini adalah new invention. Okey, untuk makluman semua, kos untuk buat layout design ni saja 80,000. Design saja. 80,000 untuk design dispenser sahaja. Bayangkan kalau tidak ada market value, tidak ada demand, mana kita nak produce? 8,000 untuk buat konsep design ni saja dengan profesional. 80,000. Termasuklah nanti bila kita nak print dia punya kepada dia punya mold. Sebab bila kita dah buat ni, kita kena buat mold dia. Mold tu yang mahal. Itulah sampai 80,000 dia punya cost untuk buat mold, molding dia. Okey, jadi ini kita dah pergi daftar untuk syarikat itulah daftar. MT tak banyak duit pula. Kita daftar kat situ. Memang untuk buat design ni. Okey, apa yang saya masuk? Saya masukkan kita punya apps. Inilah apps yang kita design. Kita akan pergi copyright. Saya dah hantar dah copyright kepada Kring untuk daftarkan copyright kita punya application. Jadi kita dah ada hardware part, kita ada application part. Kita tengok bila kita pasang, kita boleh monitor waktu dia, berapa kali dia spray dan waktu bila dia punya status. Dia punya spray akan habis bila, bateri akan habis bila. Kita control kat situ. Okey. Ini yang kata originality, part of the originality kat situ yang kita masuk. Kita boleh scan, kita boleh check originality. Okey. Itu ni ada produk lain, image processing. Ni ada produk lah kita buat pakai konsep yang sama. Okey, ini AR. Ya lah. Okey. Okey, sampai sini ada soalan tu. Jadi saya harap you all dah nampak sedikit macam mana kaedah daripada satu produk yang kita ada, satu problem, satu solution tadi yang kat sini. Berapa banyak IP yang saya boleh perolehi? Dengan satu saja kita punya part yang ada kat situ. Yang ada. Okey. Okey, cuba saya open untuk soalan. Hello Tumus. Waalaikumsalam. Ya. Tanya soalan tak berkait sikit lah. Produk ni dah di pasaran belum? Mosquito Home ni. Ada dah. Ada? Okey, untuk makluman semua, Mosquito Home ni dia tidak jual kepada public sebab dia memerlukan pest control. Syarikat kawalan perosak sahaja yang boleh jual. Dia tak jual kepada individual. Tapi kalau yang Exmo Spray ni ada. Dia ada jual untuk public. Yang jadi kalau kita pakai yang Mosquito Home tu, kita kena macam kalau kita nak dapatkan yang Mosquito Home tu, kita nak kena contact dengan siapa tu? Kena contact pest control company, syarikat yang buat pest control. Sebab dia bawah akta racun, ada setengah-setengah tu tidak dibenarkan direct jual kepada public. Itu syarat dia lah. Mana-mana pest control saja? Dia pest control yang ada produk tu adalah. Di Terengganu ni tak pasti Terengganu ni ada ke tak ada. Nanti saya tanya syarikat tu lah. Kalau ada dia punya dealer di Terengganu, pest control di Terengganu, saya maklum lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Biasanya dia supply kepada KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Biasanya kat situ. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Saya harap you all boleh nampak macam mana kepentingan IP sekarang. Kan? Bila dah masuk ke dalam pasaran, bila dah masuk ke sini, perlunya IP kita pegang. Sebab kita perlukan royalty kepada situ yang kita buat. Okey, ada soalan? Okay, kalau dengar tak? Dengar tak? Dengar Doktor. Dr. Mus. Dengar. Ya. Okey. Kalau yang macam ni kan, macam buat dengan syarikat macam ni, so IP tu syarikat punya ke macam mana? Okey, daripada sini kita share IP. Dalam kita punya perjanjian, agreement, research collaboration agreement kita tu, kita kena nyatakan IP sharing. Sama ada sekurang-kurangnya 50-50, 50-50. UMT 50, syarikat 50.
50-50. Itu negotiation kita lah. Tapi saya alhamdulillah dia bagi saya 60, dia ambil 40. Okeylah, dia kata tak ada masalah. Sebab company ni nampak dia friendly sikit, dia tak ni, dia nak long term punya collaboration. Saya rasa okeylah. Itu atas kita negotiation kita lah dengan syarikat. Minimal 50-50 lah. 50% kita, 50% dia lah untuk IP sharing. Dalam kita punya pendaftaran IP tu kita mentionkan dia berapa persen, kita berapa persen as eventer kat dalam. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada lagi soalan daripada lain? Okay, kalau tak ada, saya sambung sedikit lagi. Assalamualaikum, Dr. Salam. Okay, sorry. Satu soalan. Saya Dr. Yosi dari MB. Okay, saya nak tanya jenis IP yang boleh kerjasama dengan industri tu apa-apa pun jenis IP ke lebih kepada patent? Boleh, apa-apa. Macam apa-apa saya, je? Even copyright je? Boleh. Macam saya ni, yang nombor 2 ni saya licensing kat dia dah bentuk copyright je. Untuk apps ni. Apps ni copyright. Dia bayar kita boleh? Satu lagi soalan. Kalau kita nak tahu industri yang boleh kerjasama dengan kita, so kalau kita boleh tanya dengan tim kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, itu satu lagi. Apa kira-kira trik daripada doktor lah untuk mendapatkan kerjasama dengan company. Yes, industri. Selain memang kita punya produk ni kena menjanjikan lah. Apa kira-kira yang perlu kita siapkan supaya dia orang lagi tertarik? Okey, biasanya yang pengalaman saya bila saya jumpa syarikat yang buat perangkat nyamuk ni, saya showcase dekat dia another apps. Saya kata saya ada buat apps untuk kena ukur panjang ikan. Macam saya buat MyDory tu kan. Saya tunjuk dia MyDory punya sistem ni yang saya buat dengan Prof Samsul ni. MyDory ni. Okey ni. Guna MyDory kena jenis ikan. Ini adalah saya punya prototype sistem dulu. Jadi bila saya jumpa dia, dia kata, Dr. Mus boleh tak you buat kira telur nyamuk? Nampak tak? Dia dah ada satu minat bila saya dah tunjuk. Maksudnya kita dah ada satu prototype yang kita boleh showcase pada dia. Sebab tu saya kata tadi, tu bukti. Maknanya dia industri ni dia nak ada evidence, dia ada nak kita ada showcase something. Kita dah ada satu barang, tapi barang kita ni kita boleh modify untuk another problem. Okey. Tapi kalau misalnya copyright ni macam masih dalam dia ada copyright tapi dia bukan dalam bentuk produk tapi macam kata let's say lah saya punya misalnya formula. Yes. So saya kena jadikan dia dalam bentuk kapsul dulu ke atau macam mana? Atau nak menarik perhatian industri? Okey, biasanya kalau produk macam herb produk ni, herb produk ni kena buat macam Prof Fazilah lah kot. Maksudnya you have something the idea tapi you dah ada satu dalam bentuk testimonial sedikit lah. Maksudnya dah buat test dekat dia punya tapi rasanya Dr. Yozi dah buat lab punya dengan tikus dengan apa. Itu pun dah boleh tunjuk minat kepada industri. Cuma kita nak cari the right partner industri saja yang nak. Itu. Mana mungkin Dr. Yozi tak jumpa lagi the right partner yang betul-betul. Itu sebenarnya. Belum mencari, bukan tak dapat. Belum jumpa. Saya yang sebab tu saya nak belajar dengan Dr. Mus atau Krim. Kira-kira nanti industri apa yang sesuai atau yang bidang yang sesuai dengan kita, produk kita lah. Gitu. Betul. Di Malaysia ya. Okay. Di Malaysia. Itu so berarti kalau kita punya copyright untuk ke industri tak semestinya kita mohon PRJS dulu kan? Tidak semestinya. Saya punya ni tak ada grant FRJS pun. Tak ada grant pun. Saya PRJS. Tak semestinya. Tak semestinya. Macam saya terus buat je final student sebagai ni. Saya buat je. Jadi sekurang-kurangnya bila industri ambil sekurang-kurangnya student saya pun dah bekerja dengan syarikat tu sekurang-kurangnya. Betul. Dia boleh buat maintenance pada sistem tu sebab dia yang buat kan.
Betul. Contohnya. Dan kita punya linkage lagi panjang, lagi lama. Jadi kita boleh contact. Ada tadi syarikat tu, okey, Dr. Mus boleh tak kita nak buat next project? Saya ada ni, okey, boleh? Okey, you bagi fund lagi 20,000 lagi ke? Kita buat another project. Jadi continuity tu sentiasa ada lah. So berarti mungkin kalau dengan industri yang macam saya, macam herbal-herbal ni kan, mungkin saya kena present kot depan dia orang sebab memang saya tak ada produk yang dalam bentuk macam Dr. Mus kan, prototipenya, bentuknya senyata. Kalau saya kan dalam so mungkin kena present kot, nak meyakinkan dia orang. Kena present. Kena showcase dan kalau boleh ajak dia datang kat universiti. Kalau lepas PKP datang tunjuk macam mana kita buat eksperimen, macam mana kita come out dengan output. Itu lagi lebih menarik. Saya rasa. Ada tu, saya rasa ada. Mungkin tak jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. penerangan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kita ada sedikit masa lagi ni. Saya tunjukkan sedikit lagi. Okey. Now saya buat sedikit lagi inovasi baru. Memang kita dah tengok sekarang ni, kita pernah jumpa kan Flip. Sekarang ni banyak pakai Flip dalam dunia magazine, majalah Flip. Tapi semua tu dekat dalam web base. Sekarang ni kita nak introduce satu Flip teknologi dalam mobile base. Saya tengah buat lah. Dan ini kita punya teknologi, saya panggil dia video on mobile application lah. Okey, kalau tengok inilah sekarang demand yang amat tinggi. Dan bila PKP ni pula, memang kita memerlukan satu bentuk video yang sistematik. Instruction yang lebih cantik lah, lebih mudah. Okey, jadi saya introduce satu mobile media apps ni. Okey, macam mana kita pakai teknologi tu, dia boleh run terus dekat kita punya apps. Dan apps kita ni tidak memberatkan kita punya mobile phone. Di mana kita buat bentuk dia lebih light seperti Facebook, seperti YouTube. Jadi kita boleh like, dia boleh akses cepat dan sebagainya dan mengurangkan dia punya bandwidth untuk capaian. Jadi saya menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan mobile apps. Kita ada set dan berbentuk video yang kita dah rakam, cuma kita buat dia punya instruction, step by stepnya ada kat situ. Okey, dan ni teknologi lah. Sekarang ni new teknologi Flutter lah dia panggil. Dia ada native app dengan hybrid apps. Teknologi barulah. Dia menggunakan dark programming. Mungkin semua tak berapa perasan lagi lah. Ni adalah teknologi baru, programming barulah. Kita panggil dark programming dalam untuk membangunkan application dan kita menggunakan Flutter punya compiler. Dark programming language lah. Dipanggil dark. Okey, ini yang setelah saya bangunkan untuk kalau siapa nak download boleh download lah. Apps tu ada 3 apps ni. Ini adalah di bawah projek Sudul Quran UMT lah, Mama Quran UMT di Pusat Islam. Kita bangunkan konsep macam mana pembelajaran tahsinul Quran menggunakan kaedah mobile app. Kita developkan apps tu. Kalau siapa yang nak tu boleh print screen ni dan nanti boleh download dan boleh cuba apps lah. Ada 3 apps. Apps 1, 2 dan 3. Okey, dan yang ni kita ni contoh subjek Java programming yang kita buat. Macam mana kita mengajar pelajar-pelajar ni menggunakan apps yang kita bangunkan tanpa kita pergi lab. Jadi para pelajar boleh menggunakan berpandukan daripada video step by step yang kita buat. Kat sini dia boleh dah tahu dah cara macam mana nak buat installation, macam mana nak buat programming, coding dan sebagainya. Kita dah sediakan dalam bentuk modul ni. Lebih mudah lah kat situ. Ini contoh yang tadi tu. Kalau app 1 ini contoh kita buat tahsinul Quran ni. Tahsinul Quran kita dah ada dah untuk Al-Fatihah ni. Content developer dia punya content tu daripada Dr. Hanis, Ustaz Hanis Topal. Kita ambil dia buat dan kita susunkan balik ikut. Okay, pertama dari segi makhraj dan sifat dia. Ni kita buat nun dan mim sakinah. Okey, ini untuk surah Al-Fatihah saja. Sebab ni ada ayat wajib yang dalam sembahyang dan kita tengok macam mana bacaan yang betul dan sebagainya kat sini. Kita boleh buat dalam bentuk self learning. Dia boleh baca sendiri dalam bentuk video. Dan video ni dia tidak boleh download. Kita dah protect, dia hanya boleh view, boleh pergi forward ke belakang dan dia tak boleh download. Kita dah protect kita punya content.
kat situ. Kalau dalam YouTube kita boleh download. Ini tak boleh download. Tidak dibenarkan untuk download. Kita dah protect. Okey, surah Hafazan. Ini contoh. Yang kedua, yang ketiga, bacaan dalam solat. Tahiyat, iftitah dan sebagainya. Ini sesuai lah untuk kanak-kanak yang belajar kita boleh buat. Dan alhamdulillah setakat ni tiga-tiga ni saya dah bentang tadi dekat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu pagi tadi, mesyuarat dengan mereka, dan insya-Allah akan ada satu projek dengan mereka lah untuk 3D dan juga untuk SMIDI, Sekolah Islam Darul Iman dengan Sekolah Menengah Islam Darul Iman. Okey, ini soal pilihan. Ini saya tengah bangunkan lagi sekarang ni, Recitation Similarity Apps. Kita bacaan kita mengikut imam mana, Syekh Misyari ke, bacaan dia, dan dari segi bacaan tu kita tengok berapa skor yang kita dapat dari bacaan. Ini saya tengah develop lagi, kita masih lagi find out dia punya algoritma yang sesuai lah, insyaAllah. Okey, ini sudut Quran yang kita dah buat. Satu lagi, ini kita buat oleh kerana sekarang ni para pelajar tidak boleh datang ke Mahmal Quran, kita sediakan satu portal di mana portal ni ada ustaz dengan dia panggil ni kaedah baca dan dia rakam, dan ustaz akan tengok rakaman yang dibuat oleh pelajar dan betulkan balik dan bagi markah. Ni kita buatlah sudut Quran.org ni. Dia boleh tengok dan dia masukkan video, dia boleh tengok. Ni ada banyaklah dia punya ni. Ini konten ni disediakan oleh Dr. Hanis. Okey. Saya rasa itulah sedikit saya punya penceritaan, pengalaman dan juga konsep dari segi intellectual property ni. Saya harap semua dah dapat view kepentingan IP ni. Dan dia ada banyak. IP ni bukan satu saja patent, dia ada copyright, dia ada industry design, dia ada last sekali trade secret lah yang ada kat situ yang boleh buat. Dan daripada IP ni lah kita boleh protect kita punya intellectual. Kita punya aset-aset penting dari segi kita punya pemikiran, idea, dan kita daftarkan, dan daripada sini kita boleh lesenkan kepada syarikat-syarikat ataupun orang-orang tertentu yang memerlukan idea-idea kita ni diguna pakai. Dan daripada situ dapatlah sedikit royalty dan sebagainya lah yang kita boleh manfaatkan balik daripada intellectual property yang kita dah hasilkan. Okey, jadi saya bukalah kepada persoalan. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk soal jawab kalau ada. Assalamualaikum Dr. Mus. Waalaikumsalam. Ya. Saya Shalila. Okey Dr. Shalila, ya. Saya nak tanya, sebagai staf UMT, adakah memang kita wajib daftar IP ni melalui KRIM ataupun kita boleh je pergi terus ke Pesuruhjaya Sumpah, pergi ke MITO tu untuk daftar contohnya copyright? Boleh ke? Okey, satu soalan yang baguslah sebenarnya. Okey. Untuk pendaftaran, sekarang ni memang kalau ikut dasarnya kita tidak benarkan lah. Kita tidak membenarkan para pesyarah untuk membuat pendaftaran sendiri tanpa pengetahuan oleh pihak KRIM. Pihak universiti lah maksudnya, pihak KRIM, dan mesti melalui pihak KRIM. Tetapi dia ada clause kat situlah. Tetapi sekiranya para pesyarah ingin mendaftar sendiri dengan kos sendiri, perlu membuat permohonan kepada KRIM. Maksudnya sebelum ni memang ada setengah-setengah fakulti dia poolkan dia punya pesyarah untuk pihak fakulti yang bayar. Contohnya untuk copyright lah, biasanya untuk copyright lah. Sebab copyright dia punya kos tu tak mahal lah. Macam saya kata dia lebih kurang dalam RM60 hingga RM100 dia punya kos untuk satu-satu pendaftaran untuk copyright. Jadi kalau untuk buat sendiri perlu mendapat surat kelulusan dulu daripada pihak KRIM. Maksudnya para pesyarah boleh menghantar surat permohonan untuk pendaftaran IP menggunakan bajet sendiri dan buat sendiri, dan kita akan memantau sebab dalam borang tu mesti letak nama UMT. Tak boleh tak letak. Sebab bila dia daftar sendiri nanti tak letak nama UMT ataupun tak nampak nama fakulti, nama UMT tak ada kat situ. Jadi benda tu tidak boleh dikira dalam pencapaian MyRA contohnya.
tidak dikira untuk kenaikan pangkat. Sebab tidak ada UMT. Sebab UMT mesti ownership kat situ. Dan pensyarah sebagai eventer. Ownership tu universiti dan dalam tu pensyarah sebagai eventer. Maknanya orang yang buat benda tu lah, eventer lah kat situ. Itu saja. Jadi bukan kata tak boleh, tapi mesti mendapat kelulusan daripada pihak KRIM dulu. Mana pihak KRIM akan menilai sama ada meluluskan atau ada cadangan-cadangan yang lain lah yang pihak KRIM akan bagi. Itu yang polisi yang kita ada sekarang lah. Okey, clear Dr. Syarah? Ya, okey, jelas. Okay. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan lain? Okey, kalau ada, okay, buka lagi soalan. Assalamualaikum Dr. Mus. Waalaikumsalam. Tentang daripada satu produk yang asal tu and then kita boleh banner another product inovasi. Ada tak ketetapan dari segi percentage? Berapa persen penambahbaikan daripada idea asal? Okey, biasanya sebab dia punya inovasi ni kadang-kadang sedikit tu pun dah memberi kelainan. Jadi saya suka untuk mendapatkan percentage tu. Tapi biasanya kalau masuk pertandingan produk inovasi, bila saya biasa jadi judge kan, jadi juri, kadang-kadang kita perasan ini produk ni dah masuk tahun lepas ni, contoh MPI contohlah kan. Apa beza yang produk yang you buat tahun lepas dengan tahun ni? Contoh biasanya itulah soalan yang kita akan tanya. Dalam panel penilai untuk pendaftaran IP pun kita akan tanya macam apa beza yang dulu yang dah buat dengan yang sekarang. Daripada situ baru kita nampak. Kalau saya nak carikan percentage dia tu susah nak beri percentage. Contoh mungkin dia buat formulation, dia ubah sikit je formulation dia, dah jadi benda yang besar. Contoh dalam image processing kan, kita ubah sikit-sikit, okey kita dah okey. Bila kita ubah sikit agak ubah sikit, jadi lagi cantik. Contohnya begitulah. Jadi dari segi percentage tu susah nak code, nak bagi tahu. Melainkan kita akan tengok produk dia tu, tengok sejauh mana dia punya tu, baru kita boleh identify lah. Okey, masuk tak jawapan saya tu kena tak? Ya, okey. Terima kasih Dr. Mus. Okey. Okey. Okey, mohon kepada semua untuk mengisi borang kehadiran kat situ yang diberikan oleh pihak universiti tu. Ada dekat chat. Boleh isi kat Google Form tu. Okey, ada lagi soalan? Buka. Ada? Tak ada dah rasanya? Okey. Kalau tak ada, untuk KRIM, pensyarah boleh berhubung dengan Encik Jamil lah. Encik Jamil untuk sebarang berkaitan dengan pendaftaran IP melalui UNT lah. Dan borang-borang tu boleh dapat dekat MyNemo di KRIM. Boleh download kat situ dan boleh isi dan hantarkan dokumen-dokumen tu kepada KRIM lah. Dan KRIM akan buat penilaian tu. Dah banyak permohonan, kita akan buat satu penilaian lah. Dan kita buka lah untuk sebaran permohonan, tak ada masalah. Okey, kalau tak ada soalan, saya serah balik kepada kepada Rustia. Dila. Okey, baik Doktor. Okey, terima kasih Doktor di atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih juga pada semua yang hadir. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih, Dr. Mus. Okey, Assalamualaikum. Sama-sama.